No, saya Dah bagi link kat Ustazah dah. saya minta Dah bagi. kita bagi. Dah bagi dah. Bagi dah. So tunggu saya masuk lah. Ustazah kata tak boleh masuk, ada orang tolak. Ada orang tak approve kot. Siapa admin? Cikgu Fitri ada tak? Cikgu Fitri ke Cikgu Anis dah? Cikgu Fitri yang ni yang GM dia. Yang Cikgu Fitri Cikgu Fitri. Nak kan suruh Ustazah masuk line lah. Okey. Tu saya dah join dah kot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustazah. Boleh mula dah kan Okey, Okay, insyaAllah. Boleh-boleh. Boleh. Lena? Okey, jadi insyaAllah lah. Jadi yang berusaha Ustaz Omar Kamil selaku mudir Sri Darul Hadis, kemudian Teacher Aizat selaku PK Kuri, Cikgu Fitri selaku PK Koko, barisan guru-guru yang hari ini Alhamdulillah dapat hadir ke Ladap untuk siri seterusnya. Okey, sebenarnya Ladap ni, sebenarnya saya perkenalkan diri saya lah. Ustazah, nama saya Nadiah binti Osman. Ini merupakan salah seorang guru Sri Darul Hadis. Sebelum ni pernah jumpa Ustazah untuk siri dekat 1000. Rata-rata guru-guru kita pernah lah berjumpa dengan Ustazah dekat 1000. Jadi insyaAllah untuk pengetahuan guru-guru yang mana siri Ladap ni merupakan Ladap yang tertangguh orang kata. Sepatutnya minggu lepas lah, tapi Alhamdulillah Allah atak minggu ni kita dapat jumpa. Dan rasanya semua orang tahu tajuk pada hari ini adalah bersempena dengan sidang media Dr. Razin itu pada bulan April tak silap, yang mana mengatakan bahawa UPSR ni dibansuhkan. Setelah 33 tahun, hampir 33 tahun macam tu lah, kita menggunakan UPSR selaku standard kita punya peperiksaan, dan kita semua ni pun merupakan lepasan UPSR akhirnya diumumkan dimansuhkan. Orang kata patah tumbuh hilang berganti. Yang dimansuhkan tu tak dibiarkan kosong. Akan diganti dengan standard yang baru iaitu PBD. Jadi seterusnya orang kata tak naklah sembang panjang, saya perkenalkan sedikit lah, serba sikit tentang Ustazah Syifa yang merupakan seorang guru cemerlang yang akan menyampaikan atau memperkenalkan tentang PBD secara detail kepada kami barisan guru yang sangat-sangat menantikan nak tahu sebenarnya cara, kaedah macam mana sebenarnya PBD ni dilaksanakan. Jadi insyaAllah Ustazah, bolehkah teruskan pada Ustazah? Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Ustazah ke cikgu? Cikgu. Okay, Teacher Nat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman wasi'a warzuqna fahma. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Kamil, Mudir Sri Tasik Duga, barisan guru-guru pelongkanan, barisan guru-guru, muallim-muallimah yang dihormati sekalian. Jadi Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada petang ini, di kesempatan ini kita dapat bersama-sama dalam perjumpaan perkongsian ilmu. Kita cuma santai-santai je petang ni nanti insya-Allah. Jadi pada pukul 4.45 nanti saya ada satu program ad hoc. Tiba-tiba ada program pula pukul 4.45. Jadi insya-Allah kita akan cuba selesaikan sebelum pukul 4.30 lah. Boleh ke? Insya-Allah. Okey, jadi terima kasih Ustaz Kamil, terima kasih semua rakan-rakan guru, muallim-muallimah. Jadi pertemuan kita yang pertama kot kalau di Sri T sahaja kan. Sebelum ni kita jumpa di 1000 kan.
Jadi insyaAllah tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Jadi sebelum saya pergi kepada pentaksiran bilik darjah, kita bersembang terlebih dahulu berkaitan dengan PDPR lah nanti ya. Jadi kalau di sebelah kiri tuan-tuan dan puan-puan, saya ada share Jamboard. Okay, jadi mungkin sambil-sambil nak install kat handphone pun boleh, ambil yang Androidnya boleh cari dekat Play Store Jamboard, ataupun boleh terus buat ambil link yang saya letak dekat ruangan chat ni, kita boleh nanti kita boleh buat sama-sama nanti insyaAllah. Okey, jadi untuk hari ini, okey, ni Jamboard ni kira macam ni lah yang Jamboardnya ni. Ustaz Fitri dia dah share Jamboard ni. Okey, jadi dengan Jamboard ni kita boleh mula berbincang dulu. Okey, semua dah ada Jamboard ni ke? Boleh masuk tak di tempat masing-masing? Boleh lah, boleh. Okey, boleh. Okey, jadi dekat Jamboard tu boleh guna pen ataupun boleh guna teks, boleh guna stiker. Okey, jadi mungkin boleh tulis berkaitan dengan PDPR. Okey, berkaitan dengan PDPR, apakah kekuatan yang rakan-rakan guru ada untuk melaksanakan PDPR. Mungkin dari segi ada akses, ada penglibatan ibu bapa. Nah, sekarang kita nak lihat kepada kekuatan dulu. Okey, mungkin boleh tulis dekat sini. Tulis dekat ruangan Jamboard ni. Okey, boleh tulis dengan pen, ambil pen dia ni, boleh terus conteng ataupun boleh ambil stiker. Okey, boleh ambil stiker. Dan juga boleh ambil text box untuk type. Jadi boleh masuk dulu guna Jamboard ni. Okay, kalau dekat handphone kena download dululah dia punya installer dia. Dia type situ Jamboard. Lepas tu masuk melalui Gmail yang ada lah. Okay, kalau kata nak mudah, pakak-pakak ambil stiker pun boleh. Okay, dekat tepi ni ada sticky note ataupun buat Ctrl Shift P. Okay, boleh type dekat sini guna sticky note. Kalau tak mau guna sticky note, boleh guna text box. Okay, mungkin kekuatan dari sudut kerjasama ibu bapa. Okay, yang mana tak dapat masuk tak apa, kita tengok yang mana boleh masuk dulu, boleh tulis dekat frame ni. Okay, respon murid semasa live class, respon yang macam mana? Hampir semua pelajar dapat menyertai kelas semasa berlangsung selepas kelas melalui video ataupun live guru. Okey. Jadi boleh terus letak sticky note ataupun tulis text box. Kita nak berbincang dulu, kita petang ni kita sembang-sembang santai je. Okey, waktu live murid bagi kerjasama untuk jawab soalan guru. Bagus, alhamdulillah.
Ustazah, suara Ustazah tak dengar nah. Mute. Mute, minta maaf. Okey, terlindung. Okey, tadi kita dah tengok dah apa kita kata sedikit maklumat tentang kekuatan PDPR. Jadi walaupun kita melaksanakan PDPR ataupun PDP bersemuka, kita masih lagi mengutamakan pentaksiran bilik darjah. Jadi kalau kita tengok dekat paparan slide ni ada 3 gambar. Okey, gambar pertama gambar awan, gambar kedua gambar anak pokok, gambar ketiga laut. Jadi daripada pemerhatian muallim dan muallimah sekalian, boleh tak tulis di ruangan chat ni, okey, boleh ditulis di ruangan chat ni. Okey, tulis apa-apa sahaja yang berkaitan dengan awan, anak pokok dan juga laut. Tulis dah apa saja, apa yang terlintas di minda ustaz-ustazah sekarang hasil daripada pemerhatian di gambar rajah ni, boleh tulis. Nak tulis dalil Al-Quran ke, nak tulis apa jualah, apa saja yang terlintas. Bila nampak saja awan, terlintas apa, bila nampak saja anak pokok, terlintas apa, bila nampak saja laut, terlintas tentang apa. So boleh tulis dekat sini, dekat ruangan chat, boleh tulis sekarang. Sebab kalau kita tak buat komunikasi dua hala ni, petang-petang dia mengantuk. Kan? Jadi kita buat komunikasi dua hala ni, jadi kita boleh tulis, boleh respon antara satu sama lain. Okey, jadi Ustaz Fitri kata cantik. Cikgu Nur Aizat kata ciptaan Allah. Nada Osman, anak pokok perlukan air dan cahaya untuk hidup subur. Jadi kita dah nampak dah tu perkaitan tu kan. Okey, nampak biru, tenang bila tengok pemandangan lautan yang luas. Ada lagi boleh tulis lagi dekat tepi, dekat ruangan mesej ni. Laut meliputi 70% permukaan bumi. Ni ada fakta ni. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat di sini, lihat gambaran yang ada di skrin kita sekarang ni, kita dah boleh buat satu pentaksiran. Sebab tu kita kata bila kita sebut tentang pentaksiran bilik darjah ni, dia meluas. Okey, dia meluas. Jadi kalau kata tertarik saya tengok apa Cikgu Anis Asmida tulis, kita baca Ustaz. Impian biar setinggi awan, tetapi nak cambah impian supaya tercapai kena mula dari benih, dan nak bagi benih tu bercambah banyak geloranya ibarat lautan yang bergelora. Masya Allah, subhanallah. Angkat tangan yang mana satu Cikgu Anis Asmidar ni. Mana dia, yang mana satu? Tak naik kat skrin saya lagi gambar. Okey, jadi macam tu lah maknanya kita dalam ni kita ada berapa belah orang dalam ni? Ada 13 18 orang. Ada 21 orang dalam ni. Maknanya kita ada 20 orang dalam ni. Oh, dia tulis guru English boleh tulis pepatah Melayu. Oh, teacher lah tadi. Tak apa. Okey, jadi daripada sini kan, daripada satu gambar kita ada 20 orang dalam ni, kita dapat menceritakan, kita dapat membuat pemerhatian, kita dapat memberi idea, kita berkongsi idea. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, macam itulah kalau kita nak buat pentaksiran, maknanya pentaksiran tu meluas. Ada pemerhatian, ada lisan, ada bertulis. Okey, jadi daripada situ kita boleh dapat proses PBD itu berlaku. Okey, ini baru permulaan lah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita pada hari ini adalah pentaksiran bilik darjah.
Jadi saya bawa pula gambar pokok kelapa. Kita PKP. Jadi tak bolehlah nak pergi duduk tepi laut, duduk tengok pokok nyok kat depan rumah sajalah kan. Jadi kalau tengok Ustaz Kamil tu, saya selalu tengok FB Ustaz Kamil, selalu dia berjoging. Kan? Okey, jadi sekali lagi dengan menggunakan ruangan chat tu, okey, bagaimana pokok kelapa ni, bagaimana pokok kelapa ni menjadi inspirasi kepada kita. Boleh tulis dekat ruangan chat tu, bagaimana pokok kelapa ni boleh menjadi inspirasi kepada kita. Kita tengok je pokok kelapa, kita dapat satu motivasi. Kita tengok je kat pokok nyok, kita boleh dapat inspirasi, dapat motivasi. Kita kata nak jadi makan macam pokok nyok lah. Sebab apa kita nak jadi macam pokok nyok? Okey, jadi boleh tulis di ruangan chat sekarang. Jadi kita dah tengok dah ni respon daripada rakan-rakan. Okey. Nadosman kata semua bahagian boleh dimanfaatkan, tak gentar dek angin laut yang kuat tetap tumbuh tinggi. Wah, mantap ni. Pokok kelapa mempunyai pelbagai manfaat bermula dari buahnya, batangnya dan daunnya. Sangat manfaat, macam-macam boleh buat. Ustaz Fitri Sak kata pokok nyok boleh hidup di tepi pantai. Okey, Cikgu Hidayatun kata pokok kelapa banyak manfaat. Cikgu Muhammad Hanif kata rezeki. Cikgu Makneh kata boleh memberi manfaat kepada orang lain. Tahan lasak. Cikgu Anas kata tahan lasak, membesar dengan sesuaikan dengan persekitaran. Okay, berguna, memberi manfaat. Dari sebatang pokok kelapa dapat menyumbangkan banyak perkara. Ustaz Muhammad Kamil, tingginya pokoknya susah untuk diambil buahnya, tetapi bila dapat rasa air dan isinya memang terbaik. Kena percaya nyok lepas ni. Okey, pokok serbaguna. Jadi rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat di sini Allah ciptakan pokok nyok ni daripada akar dia sampailah kepada pucuk dia, batang dia, buah dia, sabut dia, daun dia, pelepah dia, lidi dia, semua ada manfaat kan. Jadi bukan itu saja, kalau kita sebut pokok kelapa, kalau kita ambil buah nyok pun banyak manfaat dia kan. Boleh buat santan, boleh buat sagon, boleh buat masak lemak cili padi, boleh buat macam-macam. Jadi macam itulah kita, insya-Allah kita sedaya mungkin, kita sebagai khalifah Allah SWT, maknanya kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita nak jadi khalifah yang memakmurkan muka bumi ni nanti insya-Allah. Sebab tu kadang-kadang Allah suruh kita lihat, kita fikir, kita tengok je pokok, kita fikir tentang pokok sambil kita berzikir kan. Jadi ini juga salah satu daripada proses pentaksiran. Jadi walaupun PDPR, kita boleh latih ibu bapa di rumah. Mungkin Ustaz Kamil dan rakan-rakan guru ada peluang untuk bercakap dengan ibu bapa. Kan? Jadi boleh bercerita kat ibu bapa. Ibu bapa boleh gunakan apa saja yang ada dalam rumah, apa saja yang ada di sekeliling rumah untuk menjadi guru kepada anak-anak mereka. Kan? Jadi mereka tak pergi mana, mereka duduk dalam rumah saja. Jadi bila mereka duduk dalam rumah saja, dalam rumah ada botol sos, ada kicap, dalam rumah ada TV, dalam rumah ada macam-macam. Jadi segala kemudahan tu mereka boleh gunakan untuk jadi cikgu kepada anak mereka juga, untuk bantu kita sebenarnya. Kan tak perlu cari jauh-jauh. Macam mereka bawa anak mereka keluar rumah saja,
Kalau mereka duduk kampung, mereka boleh cerita tentang tanaman-tanaman, bercerita tentang apa saja yang ada di kawasan di sekeliling rumah dia. Jadi di situ pun kita kata pendidikan tu memang berlaku dari rumah tu, tak termasuk kita, ibu bapa ajar adab, nilai dan sebagainya kan. Jadi kita nak beli untuk PDPR ni bukan saja kita nak beli jiwa murid kita, tetapi kita nak beli juga jiwa ibu bapa kita. Contohnya macam kita kan, kita ada buat menjual sesuatu lah, kita jadi duta apa Mary apa macam-macam lah, Tupperware, Mary Clay, betul, bantal Lina, segala produk kita jadi stokis macam-macam lah kan. Kita kena ada teknik marketing kan, kita kena ada teknik pemasaran. Kita nak yakinkan orang untuk beli produk kita. Guys, sudah pasti kita kena kena tarik dulu, kita kena iklankan, kita kena cerita dulu, kita ada testimoni. Macam tu lah kita nak yakinkan ibu bapa, sebab bila PDPR, ibu bapa belajar sekali. Kadang-kadang ibu bapa duduk kat belakang kita, ibu bapa duduk dengar duduk dengar apa yang kita duduk cakap kan. Mereka observe kita, bukan saja Ustaz Kamil observe cikgu-cikgu, tapi ibu bapa. Kalau dalam kelas tu ada 20 orang murid, maka tok pun kadang-kadang observe juga cucu dia duk belajar apa kan. Dia tengok, comelnya cikgu ni, kita minang lah kan. Pun boleh jadi, sebab ada kes di sekolah kebangsaan ni, kebetulan cikgu tu memang dia masih lagi belum berkahwin. Jadi sampai jodoh dia, bila tok ni berkenan tengok cikgu mengajak cucu dia. Jadi itulah hikmah PDPR dekat cikgu ni, dia bertemu jodoh. Okey, tu kita pun tak tahu sebab benda ni, kita kata PKP ni satu, kita tak pernah jangka benda ni berlaku kan. Okey, jadi tu kadang-kadang kita kena cari sesuatu yang boleh kita lihat. Bila kita fikir balik, kita tenungkan balik, setiap permasalahan tu ada jalan penyelesaian dia. Okey, jadi kita sekarang ni berada dalam keadaan dunia VUCA. Okey, dunia VUCA ni satu keadaan yang mana kita sekarang ni, daripada tahun lepas kita ada satu wabak COVID-19. COVID-19 ni kita pun tak tahu sampai bila akan berakhirnya wabak ini. Okey, jadi kebanyakan pengkajinya menjadikan dunia ni sekarang ni dalam keadaan VUCA. Apa itu VUCA? VUCA ada satu keadaan yang tidak menentu, satu keadaan yang tidak pasti, satu keadaan yang kompleks, satu keadaan yang kurang jelas tentang makna peristiwa, tak ada jawapan yang jelas. Okey, itu yang dimaksudkan dengan dunia VUCA. Kadang-kadang kita kata SAT PKP, SAT habis dah PKP, lepas tu dia mai pula PKP 3.0, lepas tu sekolah pun tak tahu nak buka bila kan. Jadi di sinilah di hari ini kita perkenalkan kepada muallim dan muallimah sekalian berkaitan dengan istilah VUCA. Okey, V adalah volatile. Okey, jadi kita lihat di sini dunia VUCA ni, persekitaran dunia yang kita diami ni adalah tidak menentu, iaitu volatile, tidak menentu akan kadar kelajuan dan kepantasan perubahan, tak menentu. Okey, kemudian tidak pasti, uncertain, kompleks, kabur, ambiguity. Jadi keadaan ni lah, empat keadaan ni, VUCA ni adalah keadaan yang sekarang ni yang kita sedang hadapi, terutamanya kita dapat rasai, kita warga pendidik. Kita tak kira lah pendidik di sekolah kebangsaan ke, di sekolah rendah Islam ke, di semua pendidik, pensyarah, profesor di universiti pun terlibat juga dengan dunia VUCA ini. Jadi keadaan ini memberi cabaran yang sangat besar kepada kita pendidik ni, kerana kita tidak dapat mengawal sepenuhnya persekitaran kita, seperti perlu menghadapi satu evolusi dan perubahan yang berterusan. Jadi sebab itulah kita kata di sini kita nak cuba ubah daripada keadaan volatile, uncertainty, complexity dan ambiguous ni, keadaan yang tidak menentu, tidak pasti, kompleks dan kabur ni, kita nak cuba bergerak, sebab kita tidak boleh berada kita kata tak apalah, kita kena redha lah, tawakal je lah, tidak. Kita perlu berusaha sebab kita macam
proses kaizen lah. Kaizen, orang Jepun kata kaizen. Kalau dalam Islam kita kata ahsanu amala. Okey, ahsanu amala. Maknanya kita nak cuba sentiasa memperbaiki, sentiasa membuat penambahbaikan dari masa ke semasa. Jadi kita warga pendidik, kita nak tukar daripada keadaan tidak menentu ni, kita cuba lihat semula visi kita. Sebab itulah di sini kita kata ada disebut di sini vision, visi. Visi itu adalah satu kesedaran situasi dan kita harap kita boleh berpandangan jauh. Kita perlu ada visi yang jelas. Sebab sekolah pun ada visi dia. Setiap kurikulum kita, setiap mata pelajaran kita ada dia punya misi dan visi dia, ada objektif dia. Okey, jadi kita guru, kita warga pendidik perlu mempunyai visi yang jelas untuk mengatasi perubahan dan pergolakan dalam persekitaran yang tidak menentu ni. Begitu juga dengan daripada uncertainty kepada understanding. Okay, kita nak lihat, kita nak cuba fahami keadaan, kita nak jadikan keadaan kita sekarang ni selesa untuk berada dalam keadaan tidak selesa. Maknanya di sini kita kena tahu dan memahami dan menghayati perkara berkaitan dengan murid kita, berkaitan dengan rakan sejawat kita, berkaitan dengan ibu bapa murid kita. Jadi bagi mewujudkan sesi PDP yang bermakna, okay, kita kena ada minat, okay, kita kena sentiasa, kita kata apa? Kita kena tahu kerja buat kita. Sebab tu dah kita perlu ada kejelasan, clarity, daripada keadaan kompleksiti kepada keadaan yang clarity, kejelasan. Maknanya kita tahu situasi yang kita hadapi sekarang ni situasi yang tidak jelas, yang kabur, yang berubah-ubah. Jadi kita cuba nak bina misi, kita cuba nak realisasikan hasrat misi visi kita ni sesuai dengan keadaan pandemik COVID-19 ni. Jadi kita akan beri perhatian kepada perkara-perkara yang penting. Jadi kita tengok, kita susun balik dia punya aulawiyat dia, keutamaan dia. Okey, begitu juga kita lihat daripada keadaan ambiguous yang kabur kepada agility. Kita nak tangkas. Maknanya sekarang ni kita kena sentiasa bersedia untuk menjadi pelajar. Okey, kita boleh lihat dalam YouTube, kita boleh kongsi bahan-bahan dengan rakan-rakan, kita boleh belajar dan terus belajar tentang kaedah, tentang apa yang sesuai kita gunakan untuk menarik minat murid kita bersama-sama kita dalam PDPR. Okey, jadi kita perlu lihat kepada ketangkasan. Maknanya kita tindak balas kita pantas, berfokus dan juga anjal. Jadi kita kena sedia pelbagai saluran komunikasi. Inilah yang dimaksudkan dengan keadaan dunia VUCA ni. Okay, jadi itulah yang kita hadapi sekarang. Okay, kita sekarang ni berada dalam dunia VUCA. Satu keadaan yang kita sedang mengawal pandemik COVID-19, yang mana pada guru kita sekarang ni melaksanakan PDPR. Apabila kita melaksanakan PDPR, kita ikut apa yang dirancang oleh pihak sekolah, kita buat sebaik-baiknya, insya-Allah. Okay, jadi kita nak jadi seperti semut. Jadi bila kita kata dalam dunia VUCA ni, kita boleh ambil lah hikmah kejadian semut ni. Maknanya kita kena sentiasa peka terhadap segala hal yang terjadi. Okay, dengan dalam lingkungannya serta selalu memelihara rasa cinta dan kasih sayang kita. Maknanya kita kena sentiasa sabar, okay? Kita kena sentiasa positif. Kita tak mau positif COVID-19, tetapi kita nak selalu berfikiran positif, kita bertindak demi mencapai tujuan. Maknanya hasrat objektif kurikulum kita akan tercapai. Kita kena kreatif dan inovatif dalam dunia VUCA ni, sebab kita nak nak berusaha untuk melakukan berbagai inovasi. Okey, kita nak menjadi leader dalam lingkungannya. Leader ni maksudnya kita sebagai guru, kita sebagai pemimpin kelas, kita sebagai pembimbing, kita sebagai pengawal, kita sebagai penilai, kita sebagai pendorong. Maknanya ini tugas guru. Kita murabi, muallim, muaddib, mursyid.
Okay, jadi kita cuba peka, positif, kreatif dan inovatif. Begitu juga kita kena sentiasa mencari inisiatif. Macam hari ini Alhamdulillah setelah kita buat appointment pada Jumaat yang lalu tak dapat sebab tiba-tiba saya ada meeting. Jadi Alhamdulillah pada hari ini inisiatif pihak sekolah, inisiatif guru besar untuk bersama-sama dengan rakan-rakan guru untuk PBD pada hari ini. Okay, jadi ini adalah inisiatif untuk meningkatkan motivasi. Sebab sekarang ni guru-guru perlu kepada peningkatan emosi. Maknanya kita nak beli hati guru, beli jiwa guru. Okey, kemudian rendah hati, maknanya berusaha selalu optimis dalam setiap langkah, namun kita sentiasa menghargai dan menghormati orang lain sebab kita masing-masing ada masalah tersendiri. Setiap manusia tidak boleh lari daripada masalah. Okey, jadi kita juga perlu ada disiplin dan bertanggungjawab sebab dalam dunia VUCA ni guru mengajar, murid belajar. Guru mengajar dari rumah, murid belajar dari rumah. Jadi kita perlu ada disiplin dan tanggungjawab sendiri. Maknanya kita ada tanggungjawab yang besar terhadap kehidupan dan kegiatan disiplin kita. Jadi kita ada peraturan, kita ada ketentuan, kita ada jadual waktu yang perlu kita ikuti dan sebagainya. Okey, jadi sepatutnya kita kena ada kerjasama. Kita tak boleh buat kerja seorang-seorang. Okey, kita kena mampu menjalin kerjasama untuk memikul dan menjalankan tugas agar sukses. Kita dalam keluarga Seriti Tasik Geluguk, kita ada satu keluarga, kita satu keluarga. Jadi perlu bekerjasama. Begitu juga kita produktif, bekerja secara profesional, tekun dan bersungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang maksimal dan komitmen dan tabah. Maknanya kita kena sentiasa memiliki komitmen yang tinggi terhadap semua keputusan atau peraturan dan kesepakatan yang telah ditetapkan serta bertanggungjawab melaksanakannya tanpa tawar-menawar. Mari kita komitmen dan tabah. Kemudian sudah pastilah dalam dunia VUCA ini kita perlu memiliki sifat komunikatif. Komunikasi makna kita memiliki kemampuan berkomunikasi dengan menguasai tekniknya secara baik sehingga mampu menyampaikan segala informasi yang diperlukan tanpa menimbulkan kesalahfahaman. Jadi inilah kadang-kadang bila kita nak tulis WhatsApp dalam grup WhatsApp yang ada ibu bapa tu, kita perlu berhati-hati takut nak timbul kesalahfahaman pula di kalangan ibu bapa. Jadi memang kita dilihat, kita dinilai oleh ibu bapa di luar sana. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, okay, kita dalam tempoh bulan Mac hari tu kita PDP bersemuka. Kemudian kita PDP dari rumah juga. Jadi antara PDP bersemuka dan PDP dari rumah ni kita tetap melaksanakannya. Maknanya kita nak jadikan PDP kita ni satu pendekatan pembelajaran aktif. Maknanya kita nak murid kita menjadi murid yang aktif. Okey. Jadi kita kata di sini sama ada PDP bersemuka ataupun PDP dari rumah, kita kena laksanakannya secara pembelajaran aktif. Okey. Jadi PDP 2021 ni dalam mengawal dunia VUCA ni, mengawal pandemik COVID-19 ni, kita ada pedagogi seperti biasa, pentaksiran kesejahteraan emosi murid dan guru juga sebenarnya di sini. Okey, jadi sudah pasti kita punya hasrat kita umpama macam makan cucuk udang lah. Okey, kalau kata tak ada udang wala sekok pun masih lagi cukup. Tetapi kalau cucuk udang tu ada udang, ada tauge, ada kucai, diolah dengan resepinya, diolah dengan petua-petua yang diberi oleh tok-tok kita, makcik maklum makngah kita, insya-Allah kita akan dapati resepi cucuk udang kita tu cukup dan cakup. Untuk cakup ni bermaksud meliputi keseluruhan aspek kurikulum tu. Jadi mestilah kita ada cabaran yang perlu kita hadapi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, bila Datuk Menteri kita mengumumkan UPSR dimansuhkan, bermaksud tiada lagi UPSR. Jadi
saya adalah batch kedua UPSR tahun 1990. Masa tu saya ambil darjah 6 tahun 1990. Okey, masa tu 4 mata pelajaran saja, bahasa Melayu kefahaman, penulisan, bahasa Inggeris dan juga matematik. Masa tu kita ada alam dan manusia. Alam dan manusia, 4 subjek, 4 paper saja ambil masa tu di Sekolah Kebangsaan Tanah Liat. Okey, jadi tahun 2021 telah dimansuhkan, bukan ditangguhkan tetapi dimansuhkan terus. Jadi bila dimansuhkan di sini bermaksud kita perlu teliti, perlu lihat semula proses pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran kita. Kalau kita lihat carta di skrin ni, di tengah-tengah kita ni adalah murid. Jadi kita nak lahirkan murid berpengetahuan, kita nak lahirkan murid berperwatakan, kita nak lahirkan murid berkompetensi. Sudah pastilah kita nak lihat di sini ekosistem pembelajaran positif kita dilaksanakan secara bermakna dan berkesan. Jadi kita guru, kita muallim, mursyid, muadib, kita membawa pentaksiran, kita membawa kurikulum, kita membawa pedagogi. Okey, bila kita sebut tentang ketiga-tiga elemen ni, ianya memerlukan satu proses. Jadi bila kita sebut tentang proses, kita tidak boleh terus dapat result cemerlang, sebab kita perlu kepada proses ansur maju, langkah demi langkah. Okey, maknanya proses yang kita nak buat tu mesti berfokus, mesti terancang, sistematik dan berimpak tinggi. Okey, sebab sekarang ni dalam dunia VUCA ni kita tak boleh lagi dah buat kerja yang tidak berimpak, yang tidak memberi kesan kepada kita ataupun kepada murid kita, sebab kita akan membazir masa, membazir wang dan tenaga. Okey, apa saja yang kita buat, kita kena fikirkan adakah ianya memberi kesan, memberi impak yang sangat positif kepada murid kita, diri kita dan juga organisasi kita. Kita kena lihat perkara itu. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, okey, saya pada tahun ini, pada tahun 2020, proses bimbingan saya adalah lebih kepada bimbingan bermula daripada asas. Jadi saya membawa inspirasi minor changes can have major impact. Biarlah perubahan yang kecil tetapi memberi impak yang besar kepada diri kita sendiri, kepada murid-murid kita, kepada organisasi kita dan kepada ummah secara umumnya. Jadi kita dalam kelas, kita sebagai guru, kita membawa bersama-sama kurikulum, pedagogi dan pentaksiran, kita bawa PBD, kita bawa pembelajaran abad ke-21, kita bawa kemahiran berfikir aras tinggi, kita bawa pembelajaran terbeza. Jadi kita bawa semua ni dalam kelas, sama ada PDPR ataupun PDP bersemuka. Sebab itulah di sini saya gunakan connecting the dots. Connecting the dots ni maksudnya kita nak kaitkan antara kurikulum, pedagogi dan pentaksiran supaya kita menjadi guru yang hebat, kelas awesome. Kita nak wujudkan, kita nak jadi cikgu hebat, kita nak wujudkan kelas yang awesome, kelas yang menarik. Jadi kita perlu lihat bagaimana proses itu boleh berlaku. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang pentaksiran bilik darjah, sudah pasti kita akan lihat kepada pengertian dia. Okey, kita ada formatif dan juga sumatif. Okey, pemerhatian lisan dan penulisan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila saya mulakan tadi dengan slide, saya minta tuan-tuan dan puan-puan berkongsi apakah kekuatan PDPR. Jadi rakan-rakan boleh buat pentaksiran di situ, pentaksiran penulisan. Jadi kita boleh lihat, kita boleh baca, kita boleh kongsi, kita boleh nilai. Okey, begitu juga yang kedua tadi, saya minta tentang bagaimana kita melihat pokok kelapa itu sebagai sumber inspirasi, sumber motivasi.
Jadi itu juga salah satu kaedah pentaksiran. Bermula dari kaedah pemerhatian, kita boleh buat secara gabungan pemerhatian, lisan dan juga penulisan. Jadi bila kita sebut tentang pentaksiran ni, apa itu pentaksiran? Pentaksiran adalah proses mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan secara berterusan bagi membolehkan guru menentukan tahap penguasaan murid. Dia ada as learning, for learning dan juga off learning. Okey, nanti kita pergi satu persatu. Okey, kita lihat dulu maksud keseluruhan berkaitan dengan pentaksiran itu sendiri. Okey, bila kita sebut tentang pentaksiran, ianya adalah proses. Okey, proses. Proses tu apa? Apakah dia dimaksudkan dengan perkataan proses? Okey, jadi proses tu adalah satu susunan langkah atau tindakan atau operasi yang bertertib dan terarah yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Okey, itu yang dimaksudkan dengan proses. Maknanya di sini kita ada rancangan pelajaran harian, kita ada RPH. Sebelum kita menulis RPH, kita ada RPT, rancangan pelajaran tahunan. Sebelum kita menulis rancangan pelajaran tahunan, kita ada dokumen standard kurikulum pentaksiran, kita ada DSKP, kita juga ada manhaj ataupun sukatan pelajaran bagi kurikulum dini. Okey, jadi daripada situ kita cuba susun, kita cuba rancang untuk kita laksanakannya secara tertib dan terarah mengikut takwim. Sekarang ni takwim kita kena masukkan suasana pandemik COVID-19 ni. Sebab tu kita kata takwim kita pun takwim VUCA. Okey, takwim VUCA yang mana keadaan yang tidak pasti, kita pun tak tahu sekolah akan dibuka bila. Yang pastinya proses PDPR tu berterusan sehinggalah bulan September nanti. Okey, jadi proses mendapatkan maklumat dengan menggunakan pelbagai kaedah. Okey, jadi kita nak tengok di sini apakah yang dimaksudkan dengan maklumat. Maklumat ialah evidence yang menggambarkan prestasi murid dalam sesuatu perkara yang ditaksir. Maknanya di sini kita nak dapatkan maklumat perkembangan murid kita. Okey. Seterusnya kita nak tengok di sini. Okey, maklumat yang kita bina tu sama ada kita menggunakan kaedah dan pendekatan formatif, sumatif, formal dan informal, dalaman dan luaran bagi mendapatkan evidence. Jadi bila kita sebut tentang evidence yang boleh dipertimbangkan dan seterusnya membuat penghakiman tentang sesuatu produk pendidikan. Okey, jadi penghakiman di sini proses pertimbangan tentang pencapaian pendidikan murid. Dan kita ada produk. Dalam konteks pendidikan, produk adalah pengetahuan, kemahiran, nilai dan adab yang diperoleh daripada murid melalui proses pendidikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya inilah yang menyebabkan UPSR dimansuhkan. Apabila rakan-rakan guru sekalian meneliti maksud pentaksiran ini, jadi pentaksiran pusat ataupun UPSR tidak perlu pun diadakan sebab proses penghakiman yang kita buat tu berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran dan juga manhaj kurikulum yang kita ada, dan produk yang kita nak hasilkan tu, pengetahuan, kemahiran dan nilai tu sebenarnya tidak perlu ditaksir melalui peperiksaan, tidak perlu diberi 6A, 5A, 3A, tetapi apabila produk itu, pengetahuan, kemahiran dan nilai itu kita ukur satu persatu secara terperinci, kita letak tahap penguasaan kepada murid dari TP1 hinggalah TP6, insya-Allah kita punya kemenjadian murid kita tu pasti akan dapat dibina tanpa UPSR. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, inilah kenapa kita kata UPSR dimansuhkan. Kita hanya fokus kepada pentaksiran sahaja, iaitu kerana kita bersama-sama dengan pentaksiran bilik darjah. Sebab pentaksiran bilik darjah ni kita
ukur secara berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid, kemajuan murid, kebolehan murid dan juga pencapaian murid. Okey, jadi apabila kita nak laksanakan PBD, bila kita sebut tentang proses, okey, ada diperkenalkan plan, do, check dan act. Okey, maknanya kita rancang. Okey, guru merancang PDP dan kaedah pentaksiran. Kita teliti dan fahami kandungan. Maknanya kita guru, kita perlu tahu apa yang akan kita berikan kepada murid kita. Kita tentukan objektif pembelajaran, kita sedia bahan-bahan ABM, alat bantu mengajar, bahan bantu mengajar, bahan bantu belajar sebagai bahan untuk pentaksiran dan juga pengajaran. Maknanya kita kena pasti kaedah pentaksiran apa yang sesuai. Kita nak guna lembaran kerja ke, kita nak guna projek, pembinaan projek ke, contohnya kita mengajar tayamum. Okey, mungkin kita kata kita boleh tunjuk video tayamum dan murid kita boleh buat di rumah dan mereka videokan juga. Itu pun salah satu daripada proses. Okey, dan juga kita laksana do. Okey, melaksanakan pentaksiran PDP dan pentaksiran ni mestilah berpusatkan murid. Ada aktiviti PAK 21 dilaksanakan. Kita terapkan elemen kemahiran berfikir aras tinggi. Kita gunakan pendekatan modular, interaktif, didik hibur dalam aktiviti. Sekarang ni kalau kita nak sebut tentang interaktif dan didik hibur, kita ada banyak aplikasi, kita ada banyak ruang dan peluang untuk kita melaksanakan PDP secara didik hibur. Okey, sebab kita boleh tarik minat murid kita untuk bersama-samakan kita. Dia boleh mengajak, boleh belajar bersama-sama kita. Okey, kenapa kita kena dedahkan pendekatan interaktif dan didik hibur ni? Sebab kita ni bila kita lihat tentang multiple intelligent murid-murid kita ni, kita dapati murid kita ni, kita nak beli jiwa murid, kita nak beli hati murid, nak jentik hati murid untuk bersama-sama kita ni, kita kena kenal murid kita dulu. Adakah murid kita ni yang kategorinya visual ruang, ataupun yang jenis linguistik, ataupun yang interpersonal, ataupun yang musical, ataupun yang logik matematik, ataupun yang kinestetik, ataupun intrapersonal. Maknanya kita tahu kognitif, afektif dan juga tingkah laku murid kita tu. Jadi daripada situ barulah kita dapat lihat apakah pendekatan yang kita nak gunakan. Okey, kita mulakan dengan set induksi. Okey, macam tadi saya mulakan set induksi dengan saya ajak berbincang dulu tentang PDPR. Itu set induksi saya. Kemudian saya pamerkan tajuk yang akan dibentangkan pada hari ini. Okey, dan daripada tajuk tersebut saya masukkan grafik, ada anak pokok, ada awan, ada laut. Supaya kita nak bawa tuan-tuan dan perempuan menelusuri keadaan pentaksiran bilik darjah yang berlaku sekarang. Okey, jadi saya dapat satu kata kunci. Okey, maksud yang saya nak paparkan di situ dapat dibawa oleh seorang daripada muallimah di sekolah. Okey, dia dapat dapat memberi jawapan yang yang saya kendaki. Jadi sebab tu lepas tu kita bawa pula dengan pokok kelapa. Sebab kita nak bagi tuan-tuan dan perempuan menerokai. Okey, mula-mula kita tarik minat, kemudian kita nak bagi tuan-tuan dan perempuan meneroka, explore. Sebab itulah saya bawa tadi bahan-bahan tersebut. Cuma saya tak bawa nasyid je. Kalau kata nanti saya minta buat satu lagu berdasarkan gambar yang saya tunjuk, nanti tuan-tuan dan perempuan kena buat. Okey, jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak tarik minat murid kita. Jadi kita kenalah kena kreatif sebab kita sekarang ni hidup dalam keadaan PDPR, e-learning, flexible learning, open learning, mobile learning, blended learning. Maknanya kita akan menggunakan pelbagai medium, pelbagai cara. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, maka apabila kita melaksanakan secara lisan, secara bertulis dan juga secara
pemerhatian. Nanti kita tengok lagi bagaimana kita nak laksanakan pentaksiran secara lisan itu. Okey. Kemudian kita buat refleksi. Mesti ada refleksi sebab kita nak record dan menganalisis penguasaan murid kita. Kita nak catat maklumat tentang perkembangan, tentang kebolehan, tentang kemajuan dan penguasaan murid kita. Kita nak record. Kita ada senarai semak sebab kita nak lihat sejauh mana murid kita dapat menguasai pembelajaran kita. Jadi dalam DSKP tuan-tuan dan puan-puan, kita ada tahap penguasaan murid yang boleh kita laporkan kepada ibu bapa untuk dipastikan murid tersebut capai tahap penguasaan yang maksima iaitu di TP 6. Tak ada UPSR tak apa, tapi kita ada TP 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dalam DSKP. Okey. Okey, seterusnya apabila kita ada catatan sudah pasti untuk penambahbaikan sebab kita mesti menjadi mesti jadikan PDP kita tu lebih baik daripada hari semalam. Okey, jadi tindakan ini dilakukan bagi memastikan murid menguasai pelajaran mengikut potensi murid. Okey, jadi kita nak gunakan adakah teknik yang kita guna sebelum ni sesuai? Adakah bahan yang kita guna sebelum ni menarik dan berkesan? Bahasa yang kita guna adakah difahami oleh murid kita? Okey, jadi inilah antara perkara-perkara yang perlu kita buat tindak susulan. Okey, kepelbagaian teknik PDP, bahan PDP yang menarik dan berkesan, penggunaan bahasa yang sesuai dengan murid, perhatian dan bimbingan, beri peluang murid meningkatkan pencapaian. Jadi inilah yang kita kata kalau kata kita nak sebut bagaimana proses penggantian pentaksir UPSR itu berlaku. Kita sebagai guru daripada tahun 1 hingga tahun 6 perlu bersedia dengan PDCA ni. Kita rancang, kita laksana, kita buat refleksi dan kita buat tindakan susulan. Okey, kita rancang, kita laksana, kita buat refleksi dan kita buat tindakan susulan. Jadi maka lengkaplah proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran. Ini secara rumusannya. Okey, jadi kalau kata di sekolah kebangsaan daripada satu sistem kualiti untuk melihat sejauh mana guru ada keberhasilan dia. Jadi dia gunakan SKPMG standard 4. Jadi dia ada guru sebagai perancang, guru sebagai pengawal, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pendorong, guru sebagai penilai dan murid sebagai pembelajar aktif. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat di sini inilah prosesnya. Proses pengajaran, pembelajaran, pentaksiran dan pelaporan. Maknanya kita terus melapor. Okey, kita terus melapor. Daripada kita rancang PDP, kita laksana PBD, kita bina instrumen seperti senarai semak, soal selidik, kemudian kita record dan menganalisis penguasaan murid untuk tindak susulan, kita muat turun template PBD, kita baca panduan penggunaan template, dia ada semua dekat dalam tu, sehinggalah kepada kita mengisi dan kita melaporkan kepada ibu bapa. Okey. Jadi kita nak laksanakan pentaksiran ni, dia ada dua jenis. Satu pentaksiran antara guru dengan murid, pentaksiran rakan sebaya dan juga pentaksiran kendiri. Nanti kita tengok satu persatu. Okey. Baik, ini pentaksiran secara lisan. Maknanya apabila kita masuk saja, kita on saja mic, maka pentaksiran lisan ini boleh berlaku. Okey, sama kalau kadang-kadang kita mengajar menggunakan Telegram chat. Okey, dalam Telegram chat tu pun boleh berlaku pentaksiran secara lisan sebab murid boleh berinteraksi secara spontan dengan guru. Kalau kita lihat di sini, pentaksiran itu berlaku apabila berlaku interaksi antara murid dengan guru, murid dengan murid, murid dengan bahan pembelajaran. Okey, ini antara aspek yang kita taksir.
Okey, nanti saya kongsikan slide ni dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk rujukan lanjut lah. Okey, yang berkaitan dengan pentaksiran lisan. Jadi bila kita sebut tentang pentaksiran lisan, kita boleh pelbagaikan aktiviti ataupun yang merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan. Sebab kadang-kadang ada juga guru yang selalu mengadu, dia kata murid dia ni dalam kelas tak mau cakap. Dia tutup mikrofon, dia tutup kamera, tak tahu dia buat apa kat luar. Okay, tapi dia memang dia tak mau, bila kita suruh buka kamera semua tak mau buka. Bila suruh bercakap bagi pun tak mau bercakap. Okay, tetapi dia suka PM tepi. Dia tak suka hantar dalam grup. Tapi murid ni dia suka PM tepi. Dia akan tanya cikgu dia, bila PM tepi je dia aktif. Jadi cikgu tu tanya, adakah ianya boleh ditaksir? Kata boleh lah, sebab tak kira lah pentaksiran tu berlaku dalam kumpulan WhatsApp ataupun secara individu. Asalkan murid ni dia mau bercakap, dia mau berinteraksi dengan guru pun dah memadai. Alhamdulillah. Sebab kita sekarang ni dalam dunia VUCA, dalam PDPR ni kita beri kefleksibilitian, beri keselesaan dan juga mengikut kesesuaian murid. Seperti mana menteri kata, ikut keselesaan, ikut kesesuaian, ikut kesediaan. Jadi bila kita sebut tentang PDPR, kita kena pegang kepada 3 istilah ni, kesesuaian, kesediaan dan juga keselesaan antara guru dengan murid. Okey, jadi kita kena lihat perkara ini. Okey, kemudian pentaksiran secara bertulis pula. Okey, yang ni memang kita duk buat dah, duk hantar karangan, duk buat laporan projek, latihan bertulis, ujian bertulis, huraian. Ni memang kita duk buat dah lah. Sebab kenapa kita nak buat pentaksiran secara bertulis ni? Sebab kita nak kesan perkembangan intelek dan juga kemahiran murid kita. Dari segi dia nak menulis, dia nak susun idea, dia nak aplikasi, dia nak mentafsir, menilai, mencipta dan sebagainya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang bertulis memang kita boleh buat banyak cara. Termasuklah hari ini kita menggunakan ruangan chat kita untuk kita berinteraksi. Tuan-tuan dan puan-puan tulis idea, tulis respon, tulis maklum malas di ruangan chat, di Jamboard dan sebagainya. Okey, kemudian pentaksiran secara pemerhatian. Okey, pemerhatian sesuai digunakan untuk mentaksir proses dan hasil kerja. Jadi biasanya kita akan menggabungkan pentaksiran pemerhatian ni dengan lisan dan bertulis. Kadang-kadang ada masanya kita hanya menggunakan pemerhatian saja dan juga lisan. Kadang-kadang kita kata guna penulisan saja, tetapi sebenarnya dalam kelas kita telah pun melaksanakan 3 jenis pentaksiran ni, pemerhatian, penulisan dan juga secara lisan. Okey, jadi dari segi pemerhatian juga kita boleh nilai aspek murid kita, dari sikapnya, dari pelakuannya, kreatifnya, kemahiran manipulatif dan sebagainya. Sebab tu dah sekarang ni dalam Facebook ke, dalam Instagram ke, sampai dah masuk dalam TV3 dan juga dalam radio. Pagi tadi saya pun dengar dalam Radio Era pun ada sebut. Dan ni dia ada student challenge, guru bagi assignment dekat student untuk cerita apa tugas harian dia buat. Era Fazira dengan anak dia pun berlakon sekali, rakam sekali. Jadi kita tengok anak bercakap, mak gelak kat belakang, sebab tak berlaku pun benda tu di rumah kan. Jadi itu kita kata pemerhatian, pentaksiran secara pemerhatian yang boleh digabungkan dengan lisan dan juga penulisan. Okey, kenapa kita nak kepada pemerhatian ni? Sebab maklumat dari pemerhatian ni boleh bantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan pentaksiran yang diperoleh melalui kaedah lisan dan juga penulisan. Jadi hasil pemerhatian ni lah memberikan guru berinteraksi. Kita nak pastikan murid yang berdaya tahan, mahir berkomunikasi, kerja sepasukan, bersifat ingin tahu ni dia boleh kita boleh
boleh tingkatkan kemenjadian murid tersebut. Jadi kita nak guna apa? Kita nak guna senarai semak, skala kadar, anekdot dan juga rekod berterusan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, antara isu yang kita dapat sekarang ni adalah dari segi penguasaan kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi bila tersebut tentang kemahiran berfikir aras tinggi, kebat dan juga PBD berpisah tiada. Okey, kita kena sebenarnya kebat datang daripada pentaksiran bilik darjah yang dibuat secara tekal dan juga secara konsisten. Kita bermula dengan kemahiran berfikir aras rendah iaitu di peringkat mengetahui dan juga memahami. Jadi kita kena pegang yang ni dulu, kita kena asah bakat murid kita, kita kena latih murid kita untuk memahami dan mengetahui terlebih dahulu, barulah dia dapat pergi kepada mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mereka cipta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, okey, bila kita sebut tentang kemahiran berfikir aras tinggi, dia tak terus dapat, dia adalah proses. Bila kita sebut tentang proses, jadi kita nak jadikan kemahiran berfikir aras tinggi ni, kata-kata kerja dia ni sebagai bahasa dalam kelas, sebagai bahasa dalam penulisan RPH. Apabila guru merancang, guru menggunakan istilah-istilah daripada kata kerja proses kebat ni. Contohnya dalam ayat pun guru tulis situ, murid mencerhakinkan perkataan, murid membezakan, murid membuat andaian, murid menyelesaikan masalah, murid mentafsir, murid merumuskan. Jadi apabila kita menulis dalam RPH, maka kita dah bermula dah proses kemahiran berfikir aras tinggi itu berlaku. Begitu juga dalam kelas. Dalam kelas maknanya kita menggunakan kalau kata dalam bahasa Arab tu disebut sebagai lughatul fas. Okey, bahasa kelas. Bahasa kelas yang kita guna tu, kita nak gunakan istilah-istilah, kata-kata kerja, proses kemahiran berfikir aras tinggi supaya murid kita dia terbiasa dengan istilah-istilah ni dan dia tahu apa yang dia nak buat. Contohnya kalau kita menggunakan perkataan menyusun mengikut keutamaan, dia tahu dah okey apakah yang perlu dia buat untuk menyusun mengikut keutamaan. Dia tahu dah isi penting yang macam mana, proses penyusunan itu berlaku bagaimana. Kalau kita kata proses membuat gambaran, mengeksperimen ataupun membuat hipotesis, dia tahu dah maksud hipotesis tu apa, bagaimana keputusan daripada hipotesis itu berlaku. Sebab tu dah kita kata kita bagi tips kepada rakan-rakan guru supaya dia dapat fahami apakah yang hendak kita sampaikan. Jadi rakan-rakan guru yang dirahmati Allah sekalian, bila kita tak ada UPSR, jadi kita kena lihat kepada instrumen pentaksiran. Okey, jadi bila kita nak bina instrumen pentaksiran ni, dia ada macam-macam. Yang paling kita duk buat sekarang ni adalah buku latihan lah, lembaran kerja, quizzes, Kahoot. Kita menggunakan quiz, menggunakan Google Form, Socrative dan sebagainya. Okey, ini adalah instrumen yang dibina seharusnya mengukur apa yang hendak diukur. Kita tak mau main bina terus je, tapi kita nak ukur apa yang hendak diukur. Okey, ni contoh instrumen guru. Maknanya kita kena ada senarai semak juga. Contohnya kadang-kadang bila kita buat projek, contohnya murid-murid membaca ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat 10. Sudah pasti kita ada senarai semak dia kan, dari segi tajwidnya, makhraj hurufnya, dari segi fasahahnya, dari segi kelancaran kita pun ada dia punya instrumen untuk kita menilai murid kita. Begitu juga instrumen berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran. Kita nak tengok skor persembahan murid kita, kita bagi dia cerita. Kita kata okey, berdasarkan gambar yang ditonton, gambar pokok kelapa ni, okey, bina satu cerita tentang pokok kelapa. Aku sebatang pokok kelapa, contoh kan. So dia akan tulis dan dia akan menyampaikan cerita tersebut. So kita pun buatlah instrumen dia, penilaian dia macam mana. Adakah murid boleh menggunakan simpulan bahasa, perumpamaan ke, dia boleh sampaikan cerita, sebutan dan intonasi dengan betul dan bertata susila dan konsisten ke, macam mana dia ubah suai cerita, ada tak unsur pengajaran. Jadi inilah yang kita boleh buat instrumen guru.
Okey, ni pun instrumen guru juga, dia ada macam-macam lah, ni salah satu contoh je lah. Okey, begitu juga selama ni kita guru saja yang mentaksir murid, guru saja yang memberi penilaian murid. Kali ni kita nak murid pula yang beri komen. Selain daripada kita buat carta yang macam ni, yang ada di skrin sekarang ni, kita boleh juga contohnya kita tanya murid, okey, perbentangan kumpulan 1 tadi yang terdiri daripada Azman, Nazri, Lim dan Anita ni, kita nak bagi berapa bintang? Okey, murid ni kata nak bagi 5 bintang. Okey, kenapa nak bagi 5 bintang? Dia berfaham lah, isi dia bagus, penyampaian dia jelas, dia ada elemen-elemen yang boleh diketengahkan dan sebagainya. Okey, kalau kata murid darjah 1, tak usah tanya banyak-banyak. Kita kena tanya ikut level murid darjah 1, 2, 3 lah. Okey, kalau murid darjah 1, 3 kita tanya syok dah persembahan mereka. Mereka berkata syok, nak bagi berapa bintang? Okey, cuba angkat tangan. Nak bagi 2, 3, 4. Mereka pun tunjuklah jari mereka. Pun boleh macam tu dari segi penilaian pemerhatian. Okey. Begitu juga dengan macam ni contoh, maklum balas rakan sebaya. Dia buat je tanda smiley, tanda sedih, tanda confused, tanda keliru. Okey. Lepas tu kita kata, faham tak cerita yang disampaikan oleh Ahmad? Dia pun kata tak faham. Kan? Jadi kita beritahu, kita tak faham ni kita bagi 1. Kalau faham kita bagi 3. Kan? Jadi kita boleh buat pelbagai cara. Ini contoh penilaian diri. Okey, maknanya kita boleh minta murid yang menerangkan tu pun dia buat penilaian kendiri dia juga. Kita tanya dia, okey, kamu bentang tadi, kamu cerita tadi, kamu persembahkan tadi, apa penilaian kamu rasa macam mana? Kamu rasa puas hati tak apa yang kamu bentang tadi? Kita kadang-kadang kita tak buat dalam bahasa buku, tapi kita buatlah bahasa yang mudah difahami oleh murid. Contohnya kalau kita nak buat orang penilaian kendiri untuk murid darjah 1, mungkin ada yang tak boleh nak menulis lagi, kan? Tapi dia boleh bercerita secara spontan. Kita kata okey, tadi dia dah cerita dah, aku sebatang pokok kelapa, contoh kan. Jadi lepas dia cerita tu kita tanya dia, apa perasaan kamu? Kamu rasa apa masa duk cerita tadi? Jadi kita boleh guna bahasa murid. Okey, jadi dia adalah fleksibel lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak buat pentaksiran ni, dia sangat fleksibel. Boleh pilih yang mana bersesuaian. Okey, ni contoh dia. Saya suka beri pendapat dalam kumpulan saya kerana apa? Hari ini saya dapat beri pendapat tentang, ni contoh refleksi kendiri. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang rahmati Allah sekalian, kita ada banyak lagi. Kita ada senarai semak. Okay, kita record dan mengalis tahap penguasaan murid. Okay, kenapa kita perlu record? Sebab record ni adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan penguasaan murid. Kita tak ada, murid tidak diukur dengan peperiksaan 5A, 6A, tetapi murid kita diukur dengan tahap penguasaan dari TP1 hingga TP6. Oleh sebab itu, bersama-sama dengan rakan-rakan guru perlu ada rekod ini. Okey, rekod ini dalam bentuk buat pernyataan ke, dalam bentuk simbol tanda bintang ke, dalam beri markah ataupun macam mana pun tak apa. Aktiviti merekod dilakukan oleh guru dari semasa ke semasa supaya maklumat menyeluruh tentang penguasaan pembelajaran murid terkumpul dan mudah dirujuk. Okay, itu yang pentingnya. Boleh buat dalam bentuk Google Form, boleh buat dalam bentuk Google Sheet, boleh buat dalam data studio, Google boleh buat dashboard, boleh buat macam-macam lah. Okay, ikut kreativiti, ikut keselesaan dan kesesuaian tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Okay. Seterusnya, kenapa perlu ada data? Sebab kita nak buat tindakan susulan. Kenapa kita perlu buat tindakan susulan ni? Tindakan susulan boleh dijalankan secara serta-merta atau dirancang. Kemampuan setiap murid untuk memahami atau menguasai pelajaran masing-masing adalah berbeza. Semasa menjalankan pentaksiran, guru boleh mengenal pasti murid yang belum atau telah menguasai perkara yang telah dipelajari. Seterusnya, guru boleh menjalankan tindakan susulan yang sesuai untuk meningkatkan tahap penguasaan setiap murid.
Okey. Jadi dalam mengendalikan tindak susulan, bagi meningkatkan penguasaan murid ni, rakan-rakan guru boleh menggunakan pelbagai teknik yang bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. Sebab itulah kita perlu tahu daripada darjah 1 hingga darjah 6, bagaimana, sejauh mana tahap keupayaan murid kita. Kita gunakan bahan PDP yang menarik dan bersesuaian, menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap penguasaan murid. Kita beri perhatian dan bimbingan yang rapi secara individu atau berkumpulan. Kita beri peluang kepada murid mengukuhkan penguasaan dalam pengetahuan, kemahiran dan nilai. Yang ni yang boleh kita lakukan dalam PDPR ni. Sangat sesuai kita gunakan dalam PDPR ni. Okey, jadi kita nak lapor macam mana? Sebab kita dah tak ada tahun 6 ni kita dah tak ada UPSR. Jadi kita lapor dalam bentuk tahap penguasaan. Kita rujuk standard prestasi di SKP, kita rujuk hasil kerja dan penguasaan murid, kita menggunakan pertimbangan profesional, kita gunakan template yang ada dibekalkan oleh BPK KPM. Kemudian kita buat pelaporan 2 kali setahun berdasarkan template tersebut. Okey, jadi kita sebagai guru, kita kena ada professional judgement, pertimbangan profesional. Sebab apa kita kena ada pertimbangan profesional? Sebab kita tak mau pentaksiran kita bila kita beri TP tahap penguasaan kepada murid kita, kita tak mau dipertikaikan oleh ibu bapa. Okey, kita tak mau dipertikaikan oleh pihak lain dalam kita memberi tahap penguasaan kepada murid kita. Sebab itulah kita perlu ada pengetahuan. Okey, pengetahuan, kita perlu ada tanggungjawab profesional yang iaitu guru bertanggungjawab melaksanakan pentaksiran dengan cekap, adil, telus, sistematik dan holistik tanpa melibatkan emosi. Kita tak mau kata sebab budak ni dia kita bagi TP yang rendah tetapi dia layak mendapat TP 3 ataupun TP 4, TP 5, tetapi disebabkan emosi, ada sikit kita terasa kecil hati ke, kita terasa ke, kita pun tak bagi TP yang sepatutnya dia dapat. So kita kena ada tanggungjawab profesional dan sudah pasti kita guru, kita tahu input murid kita. Guru membuat pertimbangan berdasarkan hasil kerja, keupayaan, tingkah laku murid kita. Kita ada pengalaman, guru menggunakan pengalaman mengajar dan pengalaman murid. Perkara lain yang perlu diambil kira dalam melaksanakan, kita kena tahu tentang hasrat kurikulum kita, tujuan pentaksiran, kenapa kita buat pentaksiran, kenapa kita pilih pentaksiran formatif yang bercorak kepada pemerhatian dan bertulis, kenapa kita tak buat lisan. So kita kena tahu sebab musabab dia, mesti ada justifikasi dia. Kita kena sentiasa buat moderasi, perbincangan, penyelarasan. Moderasi ni adalah perbincangan dan penyelarasan. Maknanya kalau kata kita kurang mengetahui tentang aspek yang hendak ditaksir, kita boleh tanya rakan-rakan yang lebih senior, rakan-rakan yang ada pengalaman ataupun rakan-rakan guru di sekolah lain untuk kita pastikan bahawa tahap penguasaan yang diberi kepada murid kita tu adalah telus dan adil. Okay, kita kena beri peluang kepada murid kita. Kita kena beri peluang kepada diri kita juga untuk terus belajar. Okay, dan kita kena tarik kebolehpercayaan dan juga wujudkan interaksi antara guru dengan murid, interaksi murid dengan murid, interaksi antara guru, murid dan ibu bapa. Okay. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah vaksin. Vaksin yang mujarab yang mana kita nak lihat apabila kita sebagai guru, kita nak tarik minat murid kita, sudah pasti kita kena jadi pendorong. Kita dorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran. Kita rangsang murid berkomunikasi, maka murid kita akan berkomunikasi dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran. Murid kita akan beri respons berkaitan isi pelajaran. Begitu juga merangsang murid berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran. Dan kita melaksanakan aktiviti pembelajaran secara kolaboratif. Maknanya kita nak murid kita berfikir secara kemahiran, berfikir aras tinggi, kebat. Kita dulu yang kena kemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif. Barulah murid respon kepada kita. Sama juga
kita mengajukan soalan dan mewujudkan situasi, maka murid kita pun akan beri respons berkaitan dengan kehidupan murid, isu glokal dan sebagainya. Okay, jadi insyaAllah rakan-rakan guru yang dirahmati Allah sekalian, okay, kita sebagai guru kita kena jadi pendorong. Apabila kita dorong murid, apabila kita membimbing murid, insyaAllah murid kita akan jadi murid yang pembelajar aktif. Okay, di sini adalah pengurusan pentaksiran bilik darjah. Jadi kita nak pastikan pengurusan bilik darjah kita tu, PBD kita tu berterusan, berkesan dan berkualiti. Jadi guru diberi otonomi, guru diberi kuasa untuk menjalankan PBD seiring dengan PDP, sejajar dengan DSKP. Dan jangan lupa dalam mesyuarat jadikan PBD ini salah satu agenda tetap dalam mesyuarat kurikulum sekolah. Dan perancangan PBD harus disediakan oleh setiap panitia mata pelajaran. Okey. Ini antara yang perlu kita laksanakan lah. Jadi satu mekanisme diwujudkan untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah, membuat keputusan serta melaksanakan penambahbaikan. Guru boleh membincang isu atau cabaran yang dihadapi dalam mesyuarat kurikulum. Sebab itulah kita kena bawa PBD ni ke dalam mesyuarat kurikulum kita. Okey. Jadi apakah tanggungjawab guru mata pelajaran? Kita guru mata pelajaran, tak kiralah mata pelajaran yang akademik ataupun yang dini, kita kena fahami terlebih dahulu konsep pelaksanaan dan kepentingan PBD seperti yang saya kongsikan tadi. Okey, hari ini saya tidak jelaskan secara terperinci, saya cuma bawa secara overview seperti mana yang kita pernah bincang dekat 1000 yang lalu tahun lepas. Okey, jadi kita melaksanakan PBD seperti yang dirancang, menghadiri PLC. PLC ni adalah ladap lah, macam ladap kita berbincang dengan rakan guru untuk mendapat input dan perkongsian. Kita rekod dan buat catatan, kita buat pentaksiran secara adil dan saksama, kita gunakan pelbagai kaedah pentaksiran agar sesuai dengan aras keupayaan murid. Kita maklumkan kepada murid aspek yang hendak ditaksir, kita maklumkan kepada murid tahap penguasaan yang diperoleh dan memberi peluang kepada murid yang ingin ditaksir dan membuat penilaian kendiri. Kita kena sentiasa, guru kena sentiasa buat penilaian kendiri bagi menambah baik pengajaran dan pentaksiran. Maknanya di sini kita ada penjaminan kualiti. Okay, kalau kata dalam KPM, di bawah KPM kita ada aspek pementoran, penyelarasan, pemantauan, pengesanan dan juga penyelarasan. Okey, saya tak pergilah hari ini tentang perkara-perkara ini sebab ini lebih kepada bagaimana kita nak menjaga kualiti PBD itu apabila tak ada peperiksaan. Jadi proses yang kita laksanakan di peringkat sekolah boleh merangkumi aspek pementoran, penyelarasan, pengesanan dan juga pemantauan. Macam hari ini kita adalah proses proses pementoran. Maknanya pementoran ini berlaku, saya berkongsi dengan rakan-rakan guru di sini. Di situ kita sebut sebagai pementoran. Okey, boleh juga pementoran berlaku dalam panitia, sesama panitia. Okey, dan apabila kita sebut tentang pemantauan, pemantauan itu berlaku bagaimana? Okey, maknanya pihak pentadbir ataupun ketua panitia mencerap rakan-rakan guru di dalam online ataupun dalam bersemuka. Maknanya kita nak lihat dari masa ke semasa, okey, bagaimana guru-guru memeriksa buku, bagaimana guru-guru memeriksa ataupun menanda kerja-kerja yang diberi semasa PDPR ni. Itu proses pemantauan. Okey, dari segi penyelarasan, macam mana kita nak selaraskan skor TP1 hingga TP6 berdasarkan DSKP. Dan kadang-kadang untuk setahun sekali ataupun setahun 2 kali kita ambil lah sampel guru-guru untuk kita buat pengesanan. Kita nak lihat sejauh mana kesahan dan kebolehpercayaan evidence itu dibuat. Boleh ataupun mungkin Ustaz Kamil masuk dalam kelas, minta Google Meet punya link, boleh sembang dengan murid.
Okay, apabila Ustaz Kamil sembang dengan murid pun kita dah kata proses pemantauan dan pengesanan itu berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang proses, ianya melibatkan proses komunikasi dan kolaboratif, iaitu interaksi antara guru dengan murid, interaksi antara murid dengan murid dan juga murid dengan bahan. Okey, so pasti kita ada kemahiran berfikir aras tinggi, kita nak buat pemikiran kritis dan juga kreatif. Kita nak pastikan nilai murni dan etika sentiasa dibawa bersama-sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, kita faham, kita laksana, kita amal secara berterusan dan kita kongsi dengan rakan-rakan insya-Allah, supaya kita nak hasrat pentaksiran, kurikulum dan pedagogi dapat menghasilkan kemenjadian murid yang berpengetahuan, berpewatakan dan juga kompetensi. Itulah yang kita hasratkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, seperti seekor ayam yang bertelur, sudah pasti hasilnya telur yang dihasilkan itu kalau boleh kita nak telur yang digegarkan dari dalam supaya yang keluarnya itu makhluk yang hidup. Nah, apabila kita pecahkan dari luar, kita ketuk telur tu, maka hasilnya menjadi telur goreng, telur dadar, telur mata, okay, telur masak kicap, kurma telur. Jadi maknanya tak ada kehidupan dalam telur tersebut sebab ianya diketuk dari luar. Tetapi apabila telur itu diketuk diteruskan daripada dalam, dia akan keluarlah satu kehidupan. Jadi begitulah kehebatan rakan-rakan guru di Seriti Tasik Gluggur ni. Alhamdulillah, saya ucapkan tahniah dan syabas atas kecemerlangan tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan PDPR, semangat melaksanakan PDPR, sangat kreatif, sangat hebat. Jadi insya-Allah teruskan perjuangan tuan-tuan dan puan-puan untuk melaksanakan PDPR, sebab itulah kekuatan yang ada dalam diri muallimah, muallim di Seriti Tasik Gluggur ni untuk menghasilkan kemenjadian murid. Maknanya datang daripada roh tuan-tuan dan puan-puan, datang daripada jiwa pendidik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah kita nak teruskan perjuangan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, biarlah kita mula dari yang sikit, minor changes, major impact. Minor changes, major impact. Kita nak mulakan dari biarlah perubahan yang kita buat itu kecil tetapi memberi kesan yang sangat besar kepada diri kita, kepada murid kita, kepada organisasi kita. Jadi dalam PDPR tuan-tuan dan puan-puan perlu kreatif. Maknanya kita menggunakan pelbagai pendekatan, pelbagai platform. Apa jua yang tuan-tuan dan puan-puan buat tu, itu adalah pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran. Okey, 3P. 3P. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, boleh download daripada BPK, DSKP, rekod pelaporan, supaya kita boleh jana dan kita boleh berkongsi dengan murid kita, ataupun pihak sekolah dah ada inisiatif untuk melaksanakan pelaporan. Jadi boleh, dia sangat fleksibel. Okey, boleh ikut macam mana pun asalkan ibu bapa mendapat pelaporan tersebut. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, pukul lagi 2 minit, pukul 4.30. Jadi setakat ni kalau kata ada apa-apa yang boleh, yang ada soal jawab, kita buka lah untuk soal jawab. Okey, sebelum saya buat kesimpulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Fitri ni. Ya, silakan. PBD ni bagaimana kita nak menilai murid. Ya. Betul lah. Satu kelas tu, kelas tu setengah jam. So setengah jam. So andai kata kelas hari tu kita dapat 3 orang kita nilai. Maknanya yang lain tu kita nak kena biar apa macam mana? Kita cari waktu lain yang dia bersama-sama kita ataupun alternatif lain yang boleh kita buat.
Sebab tajuk tu kita ada tajuk dah membaca 2.11. Okey, kalau untuk bahasa, untuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, okey, untuk kita mengukur kemahiran membaca, menulis, kemahiran membaca, kemahiran menulis dan kemahiran lisan kan, ada 3 kemahiran kan. Jadi kita boleh beri peluang kepada murid kita. Maknanya pada tajuk yang berlainan pun kita masih boleh beri peluang kepada murid kita. Tak ada masalah. Tetapi bagi subjek yang berfokus, subjek pendidikan Islam, sains, matematik, dia lebih bersifat kepada topikal. Okey, jadi kita kena pastikan murid kita menguasai topik tersebut. Tapi dia tidak hadir bersama-sama kita, jadi kita boleh cari alternatif lain yang kita boleh ukur murid tersebut, kita boleh nilai murid tersebut. Jadi kalau untuk bahasa tak ada masalah, boleh saja digunakan pada tajuk-tajuk lain asalkan kemahiran berbahasa itu kita ukur mengikut kesesuaian. Boleh tak cikgu? Okey, boleh. Okey. Boleh. Okey, lagi ada apa pertanyaan? Okey, Cikgu Nabiha Fauzi. Okey, saya baca. Untuk pentaksiran sepanjang PDPR ini, hasil kerja yang dihantar kepada guru tersebut dibantu oleh ibu bapa. Bagaimana kita dapat menilai tahap penguasaan murid tersebut? Yang inilah kita merujuk kepada pertimbangan professional judgement kita. Kita sebagai guru kita dapat nilai. Okay, kita dapat nilai yang mana hasil kerja murid, yang mana hasil kerja yang dibantu oleh ibu bapa. Jadi kita boleh lihat dari segi kesediaan murid untuk menjawab soalan kita. So kita boleh bagi senarai semak. Tetapi kita tidak boleh menilai sejauh mana pengetahuan murid tersebut. Jadi mungkin kita boleh ukur dalam pentaksiran sumatif nanti. Ataupun kita ukur secara direct. Bila dia buka saja mikrofon, bila kita ada Google Meet, dia join sekali, okay, kita boleh lihat hasil dia. Boleh tak cikgu? Okay, Cikgu Nabiha. Okay, dan apabila dalam proses PDPR ni kadang-kadang kita pun nak main tarik tali lah dengan ibu bapa. Jadi umpama kita main layang-layang. Okay, kita main layang-layang, kita lepas teraju dia, kita tarik pelan-pelan supaya dia tak dibawa oleh angin ke tempat lain. Macam tu lah. Sebab kadang-kadang dalam proses PDPR ni kena beli hati jiwa murid dan ibu bapa ni kan. So kita banyak kepada fleksibel. Yang sebab itulah dalam apa jua yang kita hadapi ni, cabaran dugaan yang semasa PDPR ni, kita perlu kepada catatan, perlu kepada rekod transit tu. Maknanya rekod penglibatan murid kita tahu supaya kita boleh lihat balik nanti. Boleh lihat balik untuk kita kena pasti pencapaian murid tu nanti. Sebab tu penting rekod catatan. Okey, cuba angkat tangan siapa yang buat rekod perkembangan murid ni. Boleh angkat ni, raise hand kat sini. Ada buat tak catatan perkembangan murid? Alhamdulillah. Okey, pakai angkat tangan. Guna Google Form Zazah. Ya? Kami guna Google Form banyak. Oh, Google Form. Alhamdulillah. Tu bagus tu Ustaz. Lepas tu kan kalau Ustaz tengok dalam Facebook banyak yang sekolah duk share mereka buat Google Studio kan untuk pelaporan sebab kalau untuk negeri Pulau Pinang ni untuk sekolah SK mereka kena hantar kat ibu bapa sebelum 30 hari bulan. Jadi sekolah ambil inisiatif macam-macam lah sebab yang BPK bagi Excel saja kan. Jadi jenuh lah mereka nak convert PDF, nak hantar satu-satu dekat ibu bapa. Jadi ada yang buat ambil inisiatif, mereka masuk kat, mereka dah key in dalam Excel, lepas tu mereka masuk dalam Google Sheet, mereka masuk dalam Google Studio. Google Data Studio kan. Jadi ibu bapa boleh akses. Sekolah ni mesti dah buat lagi. Kami sebelum cuti raya tu kami ada buat peperiksaan pertengahan tahun. Oh, alhamdulillah sempat lah. Jadi benda tu sekarang waris dia boleh tengok lah result anak tu. Alhamdulillah. Bagus-bagus. Next ni kami ke arah PBD ni lah.
That tu masing-masing. Saya sendiri pun masih belum mahir lagi nak isi TP1, TP2, TP3 dan sebagainya. Jadi yang kita buat produk ni untuk bertambah pengetahuan kita lah berkaitan tentang dia untuk kita fahami PBD tu kita kena tengok di SKP. Tengok di SKP, standard kandungan, standard pembelajaran, standard pentaksiran. Lepas tu kita nak lihat kepada tahap penguasaan murid kita kan. Jadi apapun untuk kita fahami PBD tu TP1 sampai TP6 tu kita kena bedah di SKP. Tak ada cara lain lah, kena bedah lah. Kita bedah bersama-sama dalam panitia. Jadi sebab tak apa, Seriti boleh mengorak pelan-pelan. Tahun ni kita baca-baca, kita rancang-rancang. Jadi tahun depan insya-Allah kita boleh lihat secara detail lah kan. Boleh mula dengan tahun 6 dululah. Ya Zah, kami pun PBD pun mungkin kita akan start yang selepas raya tahun ni PDPR. Kita tak tahu adalah tajuk satu, dia ikut kena 1.11 dan lalu pesan kat cikgu lah. Nanti kita lepas pada peperiksaan pertengahan tahun, jadi yang terbaru kami ambil yang selepas raya lah. Okey, tak apa, dia fleksibel. Dia kod mana pun tak apa. Kan? Sebab dia bila murid tu diukur dengan peperiksaan, sebenarnya tu dah merangkumi sebahagian daripada PBD dah. Cumanya kita nak lihat kepada kesesuaian rubrik ataupun deskriptor yang ada dalam pentaksiran dalam apa kita panggil dalam DSKP itulah, dalam standard prestasi tu. Jadi kita nak fahami standard prestasi tu. Jadi sebenarnya bila kita buat catatan secara semak lah ni, di hujung tahun nanti bila kita nak buat pentaksiran standard prestasi, kita dapati lebih mudah sebab bila kita baca saja rubrik tu, rubrik TP1 sampai TP6, kita tahu rupanya kita dah buat dah pun sepanjang bulan Januari sampai bulan kita tahu ni buka tutup sekolah bulan 12 kan. Bulan Januari sampai bulan 12 ni sama ada PDPR ataupun PDP bersemuka tu cikgu-cikgu dah buat dah pun. Jadi kita boleh boleh nilai di hujung tu. Okey, Cikgu Fitri tanya, boleh tak kita jalankan ujian topikal untuk markah PBD? Dia sebenarnya dia tak boleh lah sebab untuk pentaksiran biaya darjah, untuk kita letak TP1 sampai TP6, dia dah ada dah dia punya rubrik dia punya standard prestasi dia untuk kita ukur murid tersebut. Jadi kita tak boleh convert lah, kita tak boleh convert 85 jadi TP6, 90 TP6 kita tak boleh convert sebab dia ada dia punya standard prestasi tu, dia ada dia punya deskriptor dia sendiri. Sebab bila kita nak letak murid tu TP6, dia lebih kepada mereka cipta. Maknanya dia boleh hasilkan penulisan karangan secara bertata susila, dia boleh bimbing kawan dia lagi, dia boleh bercerita, dia boleh maknanya kita kena lihatlah aspek kemahiran lisan, kemahiran menulis, kemahiran membaca yang ada dalam TP6 tu untuk dicapai. Sebab itulah sekarang ni belum terlewat untuk rakan-rakan guru di Seriti bedah di SKP tersebut, fahami di SKP tersebut supaya pada hujung tahun boleh try buat penilaian TP1 hingga 6 kepada murid. Boleh lihat nanti. Okey, boleh lihat dalam di SKP. Okey, jadi ada apa soalan yang ataupun ada? Ya, okey. Saya Syafinas. Okey. Kau Ustazah kata pentaksiran dia ada 3 kaedah. Dia ada lisan, bertulis dengan pemerhatian kan? Betul. Okay, tadi Ustazah kata budak tu contoh dalam kelas dia dalam contoh live kan, dia tak bunyi suara pun. Dia diam je tapi dia PM tepi. Maksudnya yang tu dia guna kita guna secara pemerhatian ke macam mana? Okey, maknanya bila dia PM tepi, dia melakukan pentaksiran sama macam rakan-rakan dia yang lain lah kan? Betul tak? Betul. Jadi kita boleh taksir sama macam murid tu lah, cuma bezanya platform je lah. Dia tak mau dia beramai-ramai, dia suka PM tepi. So kita boleh buat pentaksiran kepada murid tersebut. Kerana kita buat dia tak semestinya guna 3 kaedah yang Ustazah bagi tahu lah. Tak semestinya. Dia ikut kesesuaian dan kesediaan murid tersebut.
Sebab kadang-kadang ada murid ni dia tak mau bercakap tetapi dia boleh laksanakan aktiviti tersebut dengan baik. Contohnya dia buat video, dia hantar dekat cikgu kan, ataupun dia tulis karangan ataupun dia tulis latihan, dia hantar kat cikgu. So itu pun dia ikut kesesuaian lah, ikut kesesuaian dan kesediaan murid. Dia kata kunci di sini kesesuaian dan juga kesediaan murid untuk ditaksir. Okey, macam mana nak nilai murid yang tak pernah kelas PDPR? Cikgu Fitri tanya. Okey, bagi yang tak pernah hadir PDPR, kita beri ruang dan peluang untuk bersemuka nanti. Okey, kalau boleh kita cuba tarik jugalah. Mungkin dia tak minat. Sebab tu saya kata tadi, kita ada murid yang jenis yang pasif, ada murid yang aktif, ada murid yang suka musical, ada murid yang suka main-main kan, kinestetik apa semua tu. Jadi kita gunakan pendekatan, kita fahami murid, apa kehendak murid, kita cuba congkil dia. Sebab ada kes yang murid ni dia memang tak pernah, dia jadi silent reader je dalam WhatsApp. Dia jadi silent reader, mak dia pun jadi silent reader. Tapi apabila kita kata kat dia, okey cuba buat projek, contohnya kita buat projek seni lah kan, ataupun kita buat projek, so dia bernasyid ke, dia main alat-alat yang ada kat rumah, main potoi ke apa ke, tiba-tiba dia ni lah yang lebih menonjol buat. Pun ada juga jenis tu. Jadi kita sedaya mungkin kita cuba jentik hati mereka, kita jentik minat mereka. Kita tengok minat murid kita ni macam mana. Kita cuba cari, okay, plan A tak boleh, kita kata so menyanyi tak mau, kita buat plan B pula. Okay, kita kata okay lah ni ustaz nak buat pertandingan bina game, okay, bina permainan. Okay, mereka pun ustaz bagilah dekat mereka contohnya game lab. Game lab satu jenis aplikasi permainan yang murid boleh bina secara mudah kan. Okay, dia pun buatlah game tu. Lepas tu kita kata okay, game yang murid-murid buat ni pas dekat kawan-kawan, so kawan-kawan main, mereka bertukar-tukar game. Okay, jadi rupanya murid kita ni selama ni duduk diam dalam kelas ni, dia tak pernah bagi respon, dia asyik dia silent reader je, tapi dia dapat hasilkan game, dia dapat hasilkan karya, dia dapat hasilkan projek, dia dapat menyanyi TikTok. Kita kata okay, nak baca Quran ni, okay, boleh buat dalam bentuk TikTok, tiba-tiba dia boleh buat. Jadi kita cuba beri peluang, beri ruang kepada murid kita untuk bersama-sama kita dalam PDPR ni. Kita insya-Allah lah kita cuba fahami. Kadang-kadang kita sembang, kita PM tepi dengan ibu bapa dia, kita tanya anak makcik ni sebab apa tak join kelas kami ni, kan, bagi latihan pun tak buat, bagi ni pun tak ada, buat ni pun tak ada. Dia pun ceritalah masalah anak dia makin lambat ke apa ke, tak buat kerja ke, seronok main game. Jadi kita anak dia kata anak dia seronok main game ataupun duk main kat luar je, pergi balik. So kita pun boleh bagi projek yang sesuai dengan minat sekarang. Jadi macam kita ada beri pilihan lah kepada murid kita. Jadi kata kunci di sini berdasarkan kesediaan dan juga kesesuaian dan keselesaan murid dan guru. Guru pun kena selesa juga, kan, kena bersedia juga menghadapi PDPR dalam dunia VUCA ni. Okey, jadi ada boleh tak tadi? Okey, jadi cikgu ada banyak pilihan lah, banyak alternatif untuk jentik hati murid, jentik hati mereka. Okey, jadi kalau murid ada masalah gadget, boleh kita pergi rumah dia, ajak secara bersemuka dalam SOP. Yang ni kena bincang dengan guru besar lah, sebab di sekolah ada dia punya peraturan kan, dan kita ada SOP kita. Okey, kalau kata nak hadir ke rumah, mesti diizinkan oleh ibu bapa jaga SOP. Bukan saja diizinkan oleh ibu bapa, diizinkan oleh pihak sekolah juga. Tapi atas dasar keperluan untuk buat masa ni tak payah pergi lagi lah. Tapi kalau dia duduk sebelah rumah tak apalah. Kalau takat nak kena duduk jauh tu, kita lihatlah kepada ataupun kalau kata contohnya daripada nak pergi hantar kerja assignment, mungkin kita boleh cari guna kaedah post dulu ke ataupun macam mana dulu. Maknanya kita patuhi dulu SOP. Tapi kalau kata nak pergi juga, mesti di bawah pengetahuan guru besar dan juga mendapat kebenaran daripada ibu bapa tu, supaya proses tidak langgar SOP lah. Okey, jadi saya 4:45. Okey, jadi saya
mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Terima kasih diucapkan kepada semua guru-guru, muallimah dari Sriti Tasik Gugur untuk perkongsian kita pada petang ini. InsyaAllah semoga kita dapat bersama-sama lagi nanti insyaAllah di waktu lain pula. Kalau kata nak mendalami tentang bagaimana kita nak buat pentaksiran kepada tahap penguasaan murid TP1 sampai TP6 tu, cuma khusus je dekat situ je. Okay. Dan insyaAllah boleh tanya saya, boleh PM tepi saya 013-428-2678. Okay. Mungkin kat sini ada yang tak terjawab lagi. Okay. Boleh terus PM saya 013-428-2678. InsyaAllah. Sebab sekarang ni memang saya buka talian daripada pukul 6.30 pagi sehinggalah pukul 11.59 malam. Daripada hari Sabtu hinggalah hari Isnin. 7 hari saya buka talian untuk guru-guru di negeri Pulau Pinang dan juga di Malaysia. Siapa-siapa saja boleh boleh nak berkongsi yang bukan tahu sangat apa saya ni. Bukan goreng-goreng je, tapi insyaAllah bolehlah berkongsi setakat yang boleh dikongsikan. Sekarang ni banyak cikgu daripada nak belajar pasal Canva, pasal Google Classroom, pasal yang ICT lah, tentang digital tools ni, tu yang daripada duk PM tepi tu. Saya bagi personal coach, bagi bimbingan individu kepada cikgu yang depa berhajatkan. So, saya tak hadir ke pejabat, kami tak boleh pergi pejabat, so kami BDR. Jadi kita buka peluang dan ruang kepada guru-guru lah daripada pukul 6.30 pagi hingga pukul 11.59 malam. Okey. Jadi terima kasih Ustaz Kamil, dan juga rakan-rakan guru daripada Sriti Tasik Gugur. Okay, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih ucapkan kepada Cikgu Sarah Syifa. Jadi rasanya tak ada apa dah. Terus bagi kepada Teacher Aizat semula. Okey, kita bergambar dulu buat kenangan. Dunia buka sekarang ni, bergambar beramai-ramai dalam satu skrin. Ya. Cikgu Najwa, Teacher Rafidah, Husnia, Cikgu Nabiha, Ustaz Anas. Okey. Cikgu Najwa. Dah. Tak, salah. Mungkin internet. Okey. Screenshot boleh, screenshot. Oh, Zaza Nabiha tak dia nak buka. Okey, baik-baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Okey, ceria-ceria semua. Teruskan perjuangan. InsyaAllah jaga diri. Terima kasih lah. Sama-sama. Okay, stay safe. Okay, terima kasih. Assalamualaikum Zaza. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua cikgu-cikgu. Terima kasih semua cikgu-cikgu.